رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memanjangkan usia kita untuk kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Al-Quran, iaitu bulan Ramadan. Moga-moga kita semua dapat meningkatkan amalan-amalan kita untuk kita jadikan ianya sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap bulan Ramadan di atas platform Yayasan Safa kita akan ada tazkirah, dan insya-Allah perkongsian kita pada petang ini adalah berkaitan dengan hukum hakam ataupun berkaitan dengan permasalahan yang berlaku kerana di atas kekeliruan umat Islam tentang beberapa isu yang mendatang. Sebagai contohnya, kita hari ini memberceritakan tentang vaksin. Apakah hubungan vaksin dengan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan? Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, COVID ini telah melanda kita pada tahun lepas lagi. Dan kita juga berpuasa pada tahun lepas masih lagi dalam PKP, dan kita tidak mempunyai isu vaksin sebab belum diketemukan lagi dengan vaksin yang sesuai dengan rakyat Malaysia terutamanya. Jadi alhamdulillah kita telah mendapat satu vaksin yang mana vaksin ini boleh digunakan dan sesuai dengan kita semua pada hari ini. Jadi persoalannya, netizen bertanya, kan, dia tanya boleh ke kita suntik vaksin ini ketika mana kita berpuasa. Jadi mereka bertanya sebab soalan-soalan sebegini memang akan sentiasa berulang setiap tahun. Jadi anggaplah hari ini kita berulang kaji, moga-moga kita juga akan dapat manfaatnya dan kita akan sebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi yang pertamanya untuk kita ketahui, yang pertamanya iaitu vaksin ini adalah vaksin untuk kita melawan COVID-19 ini, yang mana ianya telah difatwakan oleh Muzakarah Jawatankuasa Kebangsaan tentang keharusan untuk kita menyuntik vaksin ini. Itu yang pertama. Jadi vaksin ini boleh dipakai oleh umat Islam dan ianya bersifat hukumnya adalah harus. Itu yang pertama. Dan yang keduanya iaitu vaksin ini adalah tergolong dalam golongan suntikan, iaitu perubatan terutamanya, yang mana ianya adalah untuk menaikkan imunisasi kita dan ianya diberikan dalam bentuk suntikan. Makna kata yang lain, kalaulah kita tak ada vaksin pun, tak ada isu vaksin pun, mungkin akan ada juga soalan setiap tahun kalau ibu-ibu yang pergi mengandung, pergi berjumpa doktor sebagai contoh nak mendapatkan suntikan bulanan, anak-anak ataupun sesiapa sahaja yang sakit yang nak mendapatkan suntikan. Jadi vaksin ini boleh disamakan juga dengan suntikan, memang ianya pun nama sebagai suntikan. Jadi adakah ianya membatalkan puasa ataupun tidak? Jadi kalau kita lihat dekat sini, mengikut hukum iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin sebagai contoh, yang mana apa-apa perkara, apa-apa ain, sesuatu benda, jisim, cecair, jirim dan sebagainya yang masuk ke dalam rongga yang 5. Ada yang kata rongga, ada ulama kata yang 4, ada yang kata yang 5. Apa dia? Iaitu mulut yang terbuka, kita nampak sini yang terbuka, hidung kita, telinga dan kemaluan kita. Jadi kalau ianya dimasukkan vaksin itu melalui pil sebagai contoh,
ataupun melalui cecair, melalui mulut, hidung, telinga ataupun melalui kemaluan, maka ianya adalah dikategorikan sebagai batal puasanya tersebut kerana telah melakukan salah satu perkara yang membatalkan puasa tersebut. Tapi kalau kita lihat di sini yang realitinya berlaku, vaksin ini hanya disuntik hanya di lengan kanan kita ataupun di kiri kita. Jadi ianya bukannya rongga yang terbuka dan ianya masuk ke dalam otot ataupun di dalam ruang loma kita. Jadi sepakat ulama mazhab Syafi'i mengatakan sebarang suntikan rawatan sebab vaksin dan sebagainya, maka hukumnya tidak menyebabkan batalnya puasa kita. Dan itulah yang dipakai oleh Majlis Jawatankuasa Khas Kebangsaan tentang suntikan vaksin untuk tahun ini. Dan apa-apa atas nama suntikan, maka ianya tidak perkara yang membatalkan puasa kerana ianya bertujuan untuk perubatan, untuk rawatan, dan walaupun ianya pilihan, belum tentu lagi kita nak pergi suntik. Jadi menunjukkan bahawasanya ianya bukan suatu pilihan dan ianya bukan untuk mengenyangkan ataupun memberikan kita tenaga. Jadi saya rasa itulah sedikit yang kita boleh kisarkan tentang vaksin. Dan sekiranya ada kesilapan, saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنى